Assalamualaikum dan salam sahabatku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 23 Jun 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Berita utama, program imunisasi COVID-19 di Sarawak kini memasuki fasa ketiga dengan individu yang berusia 18 tahun ke atas akan diberi suntikan vaksin secara percuma. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata setakat 21 Jun lepas jumlah rakyat yang telah divaksin di seluruh negeri adalah seramai 855,749 orang penerima. Menurutnya, fasa pertama program itu di Sarawak adalah untuk petugas barisan hadapan sementara fasa kedua adalah untuk kumpulan berisiko tinggi seperti mereka yang mempunyai komorbiditi dan warga emas berusia 60 tahun ke atas. From today in Sarawak, we don't follow any more phases. What we phase 3, meaning semua. Dulu kita ada phase 1, dan ada phase 2, sekarang phase 3. Di luar bandar memang kita gunakan phases. Kita lihat kalau kita ada phases kita bisa kan. Tapi di luar bandar macam serian. Dia soal phases. Today the phases. Semua yang ada dalam tahun ke atas hari ini juga saya ingin beritahu bahawa vaksin ini adalah diberi percuma kepada orang. Bercakap semasa melawat pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Masyarakat Serian pada Selasa, beliau berharap dengan adanya pertambahan PPV industri, ia akan mempercepatkan proses vaksinasi di kalangan pekerja industri. Selepas meluangkan masa melawat pusat pemberian vaksin PPV Dewan Masyarakat Serian, Dato' Amar Douglas bersama rombongan melawat ke depo tahanan imigresen Semuja bagi penyerahan 2 buah projek yang telah siap. Di depo tahanan imigresen Semuja, beliau melawat projek baik pulih Dewan Terbuka di pusat tahanan sementara orang kena tahan bernilai RM495,000 dan baik pulih mes pegawai yang bernilai RM198,000. Kedua-dua projek tersebut mula dibina pada 22 Februari lepas dan siap sepenuhnya pada 21 Mei 2021. Hadir mengiringi rombongan ialah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian, Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Jepun, Korea Selatan dan Taiwan, merangkap Ahli Parlimen Serian, Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Transformasi Luar Bandar, Datuk Ik Pahon Joik dan Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Amir Omar. Berita seterusnya, sebanyak 90 buah Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK di Dewan Undangan Negeri Dun balih menerima geran projek kecil luar bandar MRP bagi fasa pertama pada Selasa. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing memberitahu geran MRP Fasa 1 Dun balih hanya melibatkan 90 buah JKKK sahaja dengan kos sebanyak RM1.8 juta. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun balih semasa berucap ringkas dalam majlis penyerahan cek geran MRP tersebut menambah baki 39 buah JKKK akan menerima cek geran MRP fasa kedua nanti dengan jumlah RM461,500. Tan Sri Dato' Amar Dr. James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak turut berkata, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mewujudkan pusat pemberian vaksin PPV ke kawasan luar bandar bagi mempercepatkan lagi proses pemberian vaksin di negeri ini. Ini bagi mengekang penularan pandemik COVID-19, rakyat perlu untuk mendapatkan suntikan vaksin tersebut untuk bersama memeranginya. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan tiada warga asing yang menerima suntikan vaksin di PPV Kapit seperti yang ditularkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO di media sosial baru-baru ini. Berita di Tanjung Manis, pembinaan bangunan pentadbiran bersepadu Tanjung Manis bukan sekadar bakal menjadi mercu tanda baharu bagi kawasan Tanjung Manis, tetapi juga akan memudahkan lagi urusan pentadbiran dan pembangunan di Tanjung Manis.
Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran, Tanah dan Alam Sekitar merangkap ahli Lembaga Pengurusan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Perkayuan Sarawak Pusaka, Datuk Len Talif Saleh berkata apabila siapnya projek bangunan 16 tingkat itu kelak akan dijadikan sebagai pusat pentadbiran sehenti atau one-stop center. Menurutnya, semua pejabat kerajaan dan badan berkanun akan ditempatkan di dalam bangunan itu sekaligus mempercepatkan proses pentadbiran dan pembangunan di Tanjung Manis. Setelah bangunan ini siap nanti, kita mahu Jabatan Tanah dan Sabit dan sebagainya akan berada di Tanjung Manis. Kerana tidaklah kita orang di Tanjung Manis kita pasal pergi ke muka untuk berurusan hal tanah. Dan juga by then pun 2005 dan 2025 725 Jambatan Batang Paloh dan Jambatan Batang Lasak dan Jambatan Batang Igan siap, dan begitu juga Jambatan Pasi dan dari Serikit ke Tanjung Manis akan siap dalam 2 tahun yang akan datang. So at least dari segi time taken for us to berurusan dipendekkan. Beliau berkata demikian semasa sesi wawancara di pejabatnya di Wisma Sumber Alam Petrajaya pada Selasa. Antara agensi kerajaan yang akan ditempatkan di bangunan baharu itu kelak ialah Pejabat Daerah, Pusaka, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Perbadanan Hutan Sarawak SFC dan Pejabat Pos. Jelasnya Datuk Len lagi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, fasiliti yang sedia ada di kawasan berkenaan akan dinaik taraf sejajar dengan perkembangan masa kini, terutama jaringan telekomunikasi dan pembesaran jalan raya dari 2 lorong kepada 4 lorong. There are 2 aspects. First, infrastruktur asas ini sudah ada, bermakna we have to upgrade a lot of this infrastruktur asas. Infrastruktur dari segi telekomunikasi. Because our population increase is there. Infrastruktur sepanjang raya need to be upgraded. Dari Sibu, as you know, dari Sibu need to be upgraded. Dari 2 lane sebagai 4 lane. Kemana infrastruktur ini akan memendekkan masa perjalanan, penghantaran barang to and fro. Dan disusuli pula dengan pelabuhan, investment. Not only untuk menyediakan pekerja-pekerja kepada lokal dan pada rakyat Sarawak keseluruhannya, tetapi yang penting ialah memberi peluang perniagaan. Laporan seterusnya, operasi Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Kampung Lutong Sebangan yang merupakan PPV kedua bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau yang beroperasi pada Isnin hingga Sabtu diteruskan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi yang hadir melawat PPV berkenaan melahirkan rasa puas hati dengan sambutan menggalakkan daripada penduduk dan proses yang dilaksanakan secara teratur dan lancar. Semasa ditemu bual, beliau berharap Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dapat mempertimbangkan tambahan lebih 4,000 lagi dos pertama jenis Sinovac untuk penduduk Sebuyau yang tercicir dalam senarai penerima. Kita yang terbaik, kita minta supaya dipertimbangkan dos tambahan, kurang-kurangnya 4,000 untuk dos pertama bagi PPV beliau. Terima kasihlah kepada kerajaan Malaysia dan Sarawak KKM yang betul-betul lumus untuk menjayakan program ini. Sementara itu, Ketua Penyelaras PPV Zon Sebangan Dr. Nurul Huda ketika ditemui berkata program vaksinasi di PPV tersebut akan dijalankan sehingga 4 Julai 2021 merangkumi 2 fasa dengan menyasarkan 360 orang sehari sebelum meneruskan program di lokasi berikutnya. Bermula hari ini 23 sehingga 4 hari bulan tutup. Untuk yang pertama ni daripada 21 sampai 26 kita sasarkan 360 sehari, kemudian kita akan berpindah di Dewan Ladung pada 28, 30, 2, 3 dan 4 di Dewan Sungai Ladung. Di sana kita sasarkan 400 per hari lah. So diharap penduduk sekitar yang masih belum mendaftar vaksin boleh memberi nama kepada ketua kaum, ketua kampung dan mereka akan memberikan kepada pihak klinik lah untuk kita masukkan ke dalam senarai penerima vaksin.
Dalam pada itu, salah seorang penerima vaksin, Kaunselor Hamid, merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan atas peluang yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan suntikan serta menegaskan kepada orang ramai bahawa vaksin COVID-19 terbukti selamat. Kepada kerajaan JPA Sarawak kerana telah memberi saya suntikan vaksin. Saya pesan kepada penduduk di luar sana, jangan takutlah nak vaksin ini. Ya, tak ada apa-apa. Ya, selamat. Hari pertama pelaksanaan program itu telah dihadiri golongan warga emas, orang kurang upaya OKU dan berisiko tinggi pada masa temujanji yang ditetapkan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Di Matu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di daerah Matu semakin giat dijalankan. Hasil pemantauan Unit Komunikasi Awam UKAS pada Sabtu di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Suara Matu mendapati seramai 520 orang penerima hadir mendapatkan vaksin COVID-19. Keadaan PPV agak teratur dan kebanyakan penerima suntikan hadir awal pada sebelah pagi dan kembali ramai pada sebelah petang. Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi dan Residen Bahagian Mukah Hamdiah Bakir turut hadir meninjau PPV Matu untuk melihat sendiri proses vaksinasi dijalankan. Sementara itu, di PPV Klinik Kesihatan Daerah Kecil Igan pula, seramai 280 orang telah menerima vaksin yang terdiri dari penduduk sekitar Igan dan Batang Igan. Jumlah penerima meningkat saban hari berbanding sebelum ini kerana kebanyakan yang hadir pada hari tersebut merupakan penduduk dari sekitar Batang Igan yang datang menggunakan bot. Seramai 1,865 individu telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 di daerah Song, manakala 3,726 lagi telah menerima dos pertama setakat ini. Statistik terkini itu termasuk mereka yang menerima suntikan dos pertama dalam program vaksinasi yang diteruskan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Rumah Rehat Kerajaan Daerah Song pada Ahad. Dalam program itu, sebanyak 250 lagi dos vaksin jenis Sinovac telah diperuntukkan kepada orang ramai di Song. Program vaksinasi di Song akan diteruskan dari semasa ke semasa bergantung kepada jumlah dos vaksin yang dibekalkan. Balik ke laporan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan 507 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 60,989. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Selasa melaporkan sejumlah 313 atau 61.73% daripada jumlah kes telah dikesan di 5 buah daerah iaitu daerah Kuching, Sibu, Kapit, Sebauh dan Song. Antara daerah yang merekodkan kes positif COVID-19 adalah seperti tertera. Dalam pada itu, terdapat 7 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian melonjak seramai 389 orang. Dalam kenyataan media yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS turut mengisytiharkan 2 kluster baru iaitu kluster Sungai Long Seripa, Sebauh dan kluster Lunyim di daerah Telang Usan. Selain itu, JKNS juga mengisytiharkan 3 kluster tamat setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari melibatkan kluster berikut. Dalam pada itu, JPBN Sarawak telah membuat keputusan untuk pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di daerah seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris. Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.